Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, selamat pagi. Okey, sahabat-sahabat, hari ni aku nak sharekan dengan korang ada satu persona auto. Jadi kereta ni owner kasih tahu dia punya minyak brake dia selalu kurang lah. Hari ni dia top up, nanti dalam 2 hari tu dia kering, dia bocor dia banyak sangat. Dia bukan bocor sikit-sikit. Biasa kalau minyak brake kita, kadang-kadang kalau bocor tu bila kita top up, kadang-kadang dia sebulan, 2 bulan dia susut sikit-sikit kan. Jadi dia ada kebocoran sikit. Yang macam ni dia ada kebocoran banyak. Bila dia isi, dia top up minyak brake hari ni, dalam satu hari, macam tu 1 hari, 2 hari, dia punya minyak brake tu, dia akan turun banyak sampai minimum lah. Jadi sampai dia punya indicator light dekat meter dia tu nyala. Gambar indicator light untuk handbrake biasa tu kan, kita tarik handbrake dia nyala gambar gambar handbrake punya indicator tu. Okey sahabat-sahabat, tu lambang handbrake tu pada siapa yang dah tahu tu tahulah, ini pada siapa yang tak tahu kadang-kadang bila nyala je lambang ni, korang pun tak tahu kenapa nyala, apa masalah dia kan, korang pun dah cuak. Sekarang ni lambang ni kebiasaannya ni yang lambang color merah ni, yang bulat ni, yang ada tanda seru dekat dalam tu. Jadi bila indicator light tu nyala je, walaupun korang dah lepaskan handbrake, dia tetap nyala, maknanya dia dah bagi hint korang punya sistem brake tu dia ada masalah. Mungkin masalah tu kecil ataupun masalah besar. Jadi asal dia, owner ni call aku. Jadi owner ni kasih tahu yang dia punya indicator light ni menyala. Jadi aku suruh dia tengok handbrake dia ada lepas ke tak lepas. Jadi dia kata dia dah lepas handbrake pun nyala. Jadi aku minta tolong dia suruh tengok minyak brake. Ada ke tak ada minyak brake dia. Jadi bila dia tengok minyak brake, dia tengok memang kurang lah, memang bawah daripada minimum lah, hampir kering lah minyak brake dia. Jadi aku suruh dia top up, lepas top up suruh dia tengok balik indicator light ni padam tak. Jadi lepas dia top up, lambang ni dia padam. Jadi bila dia padam, aku cakap tak apa, suruh dia jalan dulu, nanti buat appointment untuk dia datang untuk check dia punya sistem handbrake lah, dan monitor dia punya minyak brake tu lah. Jadi dalam 1-2 hari tu, owner ni call lagi, dia kata minyak brake dia kering. Jadi kalau nak ikutkan memang kebocoran tu besar lah. Takkan korang top up dalam 1-2 hari dia dah kering kan. Jadi bahayalah untuk bagi owner ni pakai. Jadi aku suruh top up, suruh datang bengkel terus. Jadi bila owner ni datang bengkel, kita orang dalam pemeriksaan lagi sekarang ni lah, tak pasti apa yang bocor. Jadi kebiasaannya lah, kalau misal kata lambang brake ni, lambang handbrake ni nyala, biasanya ada beberapa kemungkinan lah. Salah satu kemungkinan besar korang punya handbrake switch ada problem. Handbrake switch kau yang kat sini, bila korang tarik, bawah ni dia ada handbrake switch kan, kemungkinan besar dia ada problem. Tapi jarang lah, untuk switch ni memang jarang. Kebiasaannya dia ada kena-mengena dengan korang punya brake master pump. Kemungkinan minyak brake kau kering, ataupun minyak brake kau kurang, ataupun kau punya brake master pump kotor, pelampung dalam tu tak boleh nak main, sangkut. Jadi banyaklah kemungkinan dekat situ. Salah satu dia, korang punya ABS sistem ada problem. Mungkin kau punya ABS speed sensor, mungkin kau punya yang berkenaan dengan ABS lah. Tapi kalau ABS, kalau dia nyala, biasa dia nyala 2 sekali lah. Biasanya lambang handbrake ni dengan lambang bila kau on kunci, dia akan nyala ABS yang kalau orange tadi tu. Off.
Oh, nampak tak yang bawah tu ABS? Dia dah padam kan? Okey, dia akan nyala dua tu sekali. Biasanya kalau ABS sistem ada problem lah. Tapi sekarang ni kalau nak ikutkan ABS dia tak ada problem. Sebab ABS dia tak nyala. Cuma yang menyala lambang handbrake saja. Jadi sekarang ni kita cuba cek apa masalah kereta ni, dekat mana datangnya kebocoran minyak brake ni. Okey sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, kalau kita tengok dekat sini, dekat dia punya brake booster ni, brake booster yang kali hitam ni, antara brake master pump dengan brake booster tu kan dia bersambung kan. Dekat bawah tu kita tengok dia ada basah. Nampak tak? Dia basah. Jadi dia punya cat yang kali hitam tu pun dia dah berkedut-kedut. Jadi minyak brake tu dia dah makan dia punya cat dekat brake booster tu. Jadi kita suspect dia ada kebocoran dekat brake master pump ni lah. Brake master pump ni kalau untuk dia punya sistem daripada brake master pump ni, dia punya brake line ni, pipe dia ni semua kita dah check. Maknanya semua berada dalam keadaan baik. Jadi dia punya area brake ABS ni, ABS pump ni pun kita check, tengok pun dalam keadaan yang baik, tak ada kebocoran apa semua. Jadi sebelum kita buka brake master pump tu, kita cuba tengok sekali belakang dengan depan dia punya brake caliper ada bocor ke tak ada bocor, ataupun dia punya brake hose ataupun brake line yang lain dah yang berada dekat bawah. Okey sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, untuk bahagian belakang ni kita dah buat pemeriksaan tak ada kebocoran melalui dia punya pipe brake ni. Dia punya hose brake semua okey, tak ada bocor. And dia punya caliper brake pun tak ada bocor dia punya piston tu kita dah check, dia tak ada bocor Jadi untuk bahagian belakang ni tak ada masalah lah. Bahagian belakang kiri kanan pun kita dah check. Dan untuk bahagian depan pun kita dah buat pemeriksaan, tak ada kebocoran melalui dia punya pipe line ni, pipe besi ni. Lepas tu dia punya brake hose ni pun tak ada bocor. Piston brake caliper dia pun tak ada bocor Jadi bahagian bawah, kiri, kanan, depan, belakang tak ada masalah lah. Jadi kita confirm dia punya brake master pump. Brake master pump dia ada masalah, dah bocor. Jadi perlu ditukar. Okey sahabat-sahabat. Okey, sekarang ni kita punya suspect dia punya brake master pump ni bocor Kita dah check tadi semua sistem dia semua okey. Brake caliper dia pun semua okey, tak ada masalah apa, brake line, brake hose semua okey. Jadi sekarang ni kita buka dia punya brake master pump ni untuk kita tukar dengan yang baru Jadi untuk brake master pump ni kita tak repair, kita tukar seketul. Untuk repair ataupun untuk ganti dia punya kit, insya-Allah untuk video-video yang akan datang nanti aku akan sharekan dengan korang. Okey. Okey, untuk buka master pump ni keluar, kita ada dua nut saiz 12. Satu ni yang dekat belakang ni. Dia ada kiri kanan Satu lagi dekat sini. Kita buka dia. Okey. Dan ada dua pipe ni, pipe yang masuk dekat dalam brake master pump ni, saiz 10 Ni satu. Yang ni satu. Sebelum tu kita tanggalkan dia punya soket switch ni. Korang gunalah tools yang sesuai Kalau ada ratchet kecil, ada soket kecil saiz 12 pun boleh guna. Kita longgarkan je sikit dulu.
Okey, untuk korang buka saiz 10 ni, hati-hati sikit Ini korang kena pakai spana yang cantik sikit. Jangan pakai spana yang made in China. Kalau made in China nanti rosak nanti dia punya bunga dia ni. Bukan bunga dia punya segi tu. Sebab dia kadang-kadang pipe kadang-kadang pipe ni dia ketat. Ketat sangat. Jadi korang longgarkan. Kalau boleh korang buka, kasih kejut dia. Terkejut dia. Fuck. Macam tu. Jangan takut-takut. Okey, dua pipe hose ni kita dah loosekan dia. Yang belakang tu tadi kita loosekan dia. Biasanya kita longgarkan yang ni dulu. Sebab kalau kau dah longgarkan yang kat belakang tu, dah longgarkan habis, bila kau nak buka yang ni ketat, jadi pipe ni dia pump ni dia goyang-goyang. Dia bergerak. Jadi susahlah kalau orang nak buka. First kau orang buka dulu pipe line ni, longgarkan dia dulu, lepas tu baru longgarkan yang belakang saya 12 tu tadi. Bila empat tu dah longgar, belakang tu kau longgarkan lagi, dia dah ada free, baru kau boleh pusing ni dengan tangan. Yang pipe size 10 ni dengan tangan. Okey, selepas korang tanggalkan nut saya 12 belakang ni, dia dah longgar ni. Yang pipe ni tadi pun dia dah longgar, jadi kau boleh pusingkan dengan tangan sebab dia dah ada free Dia dah ada free kat sini. Okey, ni dah buka, kita tarik keluar. Satu pipe lagi ni. Okey, kita tarik keluar. Okey, kemudian baru kita boleh tarik brake master pump ni keluar. Okey sahabat-sahabat kalau kita tengok dekat sini banyak dia punya minyak dia ni. Nampak tu sampai dekat dalam dia punya booster dia. Dalam tu dia ada diaphragm Dia boleh rosakkan korang punya diaphragm ni. Bila masuk banyak sangat dekat dalam. Jadi benda ni bukannya kita nak ambil mudah Bisa kalau misal kata minyak brake kita selalu kurang banyak, kita kena pastikan dia bocor dekat mana. Kalau dia bocor dekat sini pun walaupun kita top up sikit-sikit pun, kita top up dia kurang sikit, sebulan 2 bulan kita top up sikit dia kurang sikit, kita jangan main top up je, sebab dia boleh merosakkan sistem enjin korang. Kalau korang dengar korang pelik sebab aku pernah kena sekali kalau nak ikutkan kereta tu dah buat overhaul, dah buat top overhaul apa semua, jadi asap tetap putih. Dia putih, asap tu putih. Asap tu putih, sekejap hitam, sekejap putih. Tak tahu masalah dia datang daripada mana. Banyak dah kita buat. Jadi bila kita cek, rupa-rupanya dalam booster dia ni penuh dengan minyak brake. Dia masuk ikut ni, ikut dia punya suction ni, vacuum ni yang masuk dekat intake manifold ni. Nampak ni, walaupun dia ada one way valve dia ada one way valve dalam ni. Jadi sekarang ni bila minyak tu dah banyak kat dalam, korang top up kat dalam, jadi dia bocor, dia masuk dekat dalam booster. Bila booster sana dia dah penuh, mungkin level separuh ke apa, ni vacuum ni kuat. Jadi dia bila vacuum ni kuat, dia akan vacuum sikit-sikit minyak brake tu masuk dekat dalam sistem pembakaran korang. Bila masuk dalam sistem pembakaran korang, dia akan merosakkan kau punya enjin, sebab dia mesti ada sikit-sikit campur dengan minyak enjin. Bila dia masuk dalam sistem pembakaran korang, kalau misal kata korang punya piston ring kurang cantik ke apa semua, bila dia lepas kat piston ring korang, dia masuk dekat dalam olsam bawah, bercampur dengan minyak enjin, dia akan merosakkan enjin korang. Jadi korang hati-hatilah. Sebab benda ni biasa terjadi juga. Dia merosakkan korang punya sistem enjin. Walaupun dia brake macam tak ada kena-mengena kan. Tapi sekarang ni kalau korang tengok dia punya sistem, dia ada vacuum hose ni untuk tarik kau punya diaphragm ni. Dalam ni ada satu diaphragm untuk meringankan korang punya kaki tekan brake kalau diaphragm ni tak ada, booster ni tak ada, korang tekan brake direct dengan master pump saja, jadi keras. Kau nak brake, dia jadi keras susah, tak ada benda tolong kau. Jadi sekarang booster ni dia tolong kaki kau untuk meringankan brake tu. Jadi korang kena faham bila minyak brake bocor dekat master pump ni, korang kena jaga. Masuk dekat dalam booster, bila penuh,
Dia masuk dekat dalam ikut dekat lubang hose ni, lubang vacuum hose ni masuk dekat dalam sistem enjin. Dia akan merosakkan korang punya enjin. Hati-hatilah. Okey sahabat-sahabat. Untuk kita punya peringatan bersamalah. Okey sahabat-sahabat, yang ni brake master pump yang lama dia bocor dekat piston belakang ni. Dia ada seal seal getah. Dia ada 2 piston dalam ni. Satu depan, satu belakang. Depan kebiasaannya lah untuk depan ni, aku pun nak kena tengok balik lah, aku pun tak pasti ni. Sebab ada kereta lain kan. Untuk depan ni dia silang lah, dia jalan silang. Satu untuk brake sebelah kanan depan, satu untuk brake sebelah kiri belakang. Yang satu lagi ni pun sama juga. Satu untuk brake sebelah kiri depan, satu untuk brake sebelah kanan belakang. Dia jalan silang kan biasanya. Okey. Jadi kenapa dia menyala? Gambar indikator tu nyala sebab dalam ni dia ada pelampung ni pelampung ni. Kan bila misal kata korang letak minyak brake korang penuh, pelampung dia naik. Jadi dia akan ada signal kat sana yang beritahu korang punya minyak brake penuh. Bila minyak brake kau kurang, pelampung dia akan turun. Dia akan bagi signal. Sini dia ada connect dengan satu sensor. Sensor ni dia jalan magnet je biasanya. Dia jalan magnet. Jadi dia akan connect dekat korang punya meter. Jadi kalau minyak enjin korang kurang, dia akan menyala gambar handbrake tu. Jadi satu lagi, kalau misal kata brake kau ni kotor, minyak brake kau ni kotor, ada banyak keladak dalam ni, kadang pelampung ni sangkut. Pelampung ni tak nak naik, dia sangkut, duduk dekat bawah tu. Jadi bila dia duduk dekat bawah tu, dia akan sentiasa nyala lah korang punya indikator light tu. Jadi ini sebagai kita punya pengetahuan je. Okey sahabat-sahabat, aku ambil masa sikit ni sebab kita nak tukar barang ni, kita nak kena tahu juga sebab apa kan. Kita tak naklah tukar barang saja. Setidak-tidaknya kita berkongsi ilmu lah. Apa yang aku ada, aku sharekan dengan korang. Apa yang korang ada, korang boleh sharekan dekat komen. Kita sama-sama belajar. Walaupun aku pun dah tua, jadi kita sama-sama belajar. Okey sahabat-sahabat, mungkin apa yang aku cerita ni, aku tak tercerita, tak termasuk. Ada poin-poin yang patut aku cakap, korang boleh komen dekat bawah. Aku tak boleh nak cerita panjang sebenarnya. Ada banyak benda yang aku nak cerita pasal brake ni saja kan, tapi aku ceritakan secara ringkas. Sebab video aku biasanya panjang-panjang kan. Okey sahabat-sahabat, sekarang ni kita pasang master pump yang baru ni. Ni master pump yang baru ni. Okey, master pump ni harga dia kategori dia dalam 90 hingga 200 lebih, 300 lebih harga dia lah. Tengok pada kualiti lah, kualiti barang Macam aku ambil ni pertengahan lah. Dia kalau misal kata untuk yang murah tu pun orang boleh pakai dalam 120, 130 tu boleh lah pakai. Nak yang baik sikit dalam 108, 109, original mungkin boleh pergi dalam 200 lebih, 300. Okey sahabat-sahabat, kita pasang ni. Sebelum tu kita cuci dulu dekat, bersihkan dekat booster tu dulu. Okey, lepas korang bersihkan, sebelum kita pasang, kita sapu grease sikit dekat depan apa nama dia ni, pelangga ni. Yang tolak masuk dekat dalam brake master pump ni, kita sapu grease sikit. Dekat sini pun kita sapu, dekat depan master pump ni pun kita sapu, masuk grease dalam ni. Sebab kita nak protect dia daripada bunyi lah. Besi dengan besi mesti ada bunyi kan. Jadi kita letaklah grease sikit. Jadi yang bawah-bawah tu, sebelum korang pasang master pump, kalau korang nak cat dulu, korang cat dulu. Spray dulu ke apa ke. Okey sahabat-sahabat. Okey, sekarang ni kita masukkan dia punya brake master pump yang baru Bila kita masukkan pipe ni, hati-hati sahabat-sahabat korang masuk dengan tangan dulu. Dia dah dapat suku ataupun separuh masuk, pusing dengan tangan, baru korang ikat dengan spana
Jangan ikat terus dengan spanner. Kalau dia sengit, tu nangis tu. Pusing dulu dengan tangan. Dia dah smooth masuk, nampak? Dia dah pusing dengan tangan Okey, dia dah smooth dah tu. Nanti ambil spanner ikat. Satu lagi ni kita masukkan pipe ni. Pipe ni pun sama juga. Kita masuk man-man. Pusing dulu pakai tangan. Kita pusing dulu pakai tangan sahabat-sahabat. Sorry aku jerit-jerit ni sebab kamera jauh sikit. Okey, kita dah pusing pakai tangan, dia dah smooth masuk. Nampak dia dah smooth masuk ni. Okey, biar dulu. Lepas tu kita pasang saiz 12, nut saiz 12 kat belakang ni tadi. Yang ikat masa pump ni. Okey. Glove pun koyak-koyak dah. Tak sempat nak pergi beli. Kalau korang nak sponsor, bolehlah sponsor dengan aku glove. Lagi banyak glove aku dapat, lagi banyak aku sharekan dengan korang. Gurau je. Kemudian kita ikat pipe brake ni. Kita kena pastikan bila kita ikat tu dia lembut Panah kita tu lembut je bila kita pusing. Jangan keras Bila korang pusing tu dia keras, masa kau ikat tu dia keras. Okey, kalau korang boleh buka balik, align balik dia punya thread tu. Kalau boleh selamatkan. Jangan dah sampai separuh dah nak habis ketat, sampai dah tak boleh nak ikat, baru korang buka balik. Jadi kalau thread ni rosak, korang kena tukar sekali dengan pipe ni. Okey, kita ikat ketat lah, tapi tak payah ketat sangat lah sebab nanti kita nak bleeding kan. Lembut je nampak. Okey, siap dah kita pasang Kita dah pasang pipe ni saiz 10, saiz 12 yang kita dah ikat. Okey, dia punya soket switch ni kita pasangkan balik. Soket switch ni kita pasangkan balik Okey sahabat-sahabat, kita dah siap pasang dia punya brake master pump Okey, jadi aku punya video ni pun dah 30 minit lebih dah ni. Jadi macam ni lah untuk kita isi minyak dia dengan kita buat bleeding. Nanti aku akan upload video yang lepas video ni nanti. Kita jalankan video ni dulu, cara untuk tukar brake master pump. Lepas tu untuk next video nanti aku sharekan dengan korang pula cara macam mana kita nak bleeding minyak brake tu Jadi bleeding minyak brake tu penting lah sebab angin udara dia dah masuk dalam sistem brake Jadi boleh menyebabkan korang punya brake dia jadi spongy Dia jadi rendah dia jadi tak cengkam, tak makan. Okey sahabat-sahabat, setakat ni saja buat video hari ni. Jadi kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Kalau korang suka untuk video ni, korang jangan lupa subscribe, like, comment and share. And jangan lupa
tekan button loceng tu supaya korang tak terlepas untuk akan datang. Okey sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.